Baik, kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini. Pasti ramai yang tertunggu-tunggu, ternanti-nanti dan ada yang dah pun hantarkan komen-komen anda berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini iaitu kekejangan dan juga kebas. Tapi sebelum tu, kita nak saksikan terlebih dahulu trivia ini yang disediakan oleh Ain. Jom kita saksikan. Rasa kekejangan otot dan kebas di bahagian kaki serta tangan lazimnya dianggap sebagai perkara biasa dan ia sering terjadi kepada sesiapa sahaja. Kekejangan otot ialah kontraksi otot yang kuat di luar kawalan di mana ianya berlaku secara tiba-tiba, manakala rasa kebas pula adalah keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan rasa pada mana-mana bahagian anggota badan seperti hujung jari, tangan, tapak kaki, lengan serta kaki. Berdasarkan kajian oleh American Academy of Family Physicians, 60% orang dewasa sering mengalami kekejangan otot pada awal pagi atau di sebelah malam. Masalah ini dikatakan berpunca daripada kekurangan unsur mineral seperti magnesium, potasium, kalsium dan sodium serta kurangnya pengaliran darah ke kaki akibat posisi semasa tidur yang tidak baik. Meskipun kekejangan otot dan kebas adalah dianggap perkara biasa, namun simptom yang dihadapi oleh setiap individu itu tidak boleh dipandang remeh sekiranya ia kerap berlaku secara berlarutan. Persoalannya, apakah risiko lain yang boleh dihadapi kepada mereka yang mengalaminya secara berpanjangan dan bagaimana cara untuk mencegah dari berlakunya masalah kekejangan dan kebas ini? Okey, itu dia trivia. Apakah antara risiko lain sekiranya kita mengalami kekejangan ataupun kebas? Kejap lagi kita akan rungkaikan. Tapi terlebih dahulu kita nak memperkenalkan tetamu-tetamu kita di studio. Bersama dengan saya hari ini, kita nak perkenalkan Dr. Nur Faizal Ahmad Bahuri selaku pakar perunding bedah otak dan saraf Hospital Pakar KPJ Tawakal. Apa khabar, Doktor? Baik. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Doktor kena bersiap sedia. Banyak soalan tu daripada penonton-penonton kita. Okey, dan kawan saya di hujung sana pun ada juga nak perkenalkan tetamunya. Syira, silakan. Okey, kalau Fatin berdua di sana, saya di sini bertiga. Pastinya bersama saya adalah Encik Nabil Khairul Saleh, iaitu selaku Ketua Jabatan Fisioterapi Hospital Pakar KPJ Rawang, dan juga di sebelahnya adalah Encik Faiz. Betul? Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah, selamat datang ke Wanita hari ini. Terima kasih. Okey, baik. Bersama dengan saya adalah untuk kita tahu apa agaknya teknik senaman ataupun regangan yang boleh kita buat sekiranya kita alami kebas ataupun kejang. Tapi sebelum tu kita nak faham juga terlebih dahulu apa agaknya terma-terma yang boleh kita faham melalui discussion ataupun perbincangan kita untuk hari ini. Kita terus bersama dengan Fatin kembali. Silakan Fatin. Okey, saya pun dah tak sabar nak orang kata regangan daripada Syira. Tapi sebelum tu kita nak tanya kepada Dr. Faizal terlebih dahulu. Kalau kita bercakap mengenai kekejangan dan juga kebas ni, Doktor, ramai orang kata perasaan ataupun kesakitan tu sama. Tapi sebenarnya apa agaknya yang dimaksudkan dengan kekejangan dan juga kebas dan apa perbezaan antara kedua-duanya, Doktor? Okey. Kejang ni merujuk kepada otot. Okey. Dan kebiasaannya kita dalam bahasanya kita panggil cramp. So kejang otot ni boleh berada di kaki, di tangan, kadang-kadang boleh berada di leher. Dan dia bukanlah satu yang bahaya. Okey. Kerana kejang ni kita boleh dapat pada bila-bila masa dan terutamanya bila kita membuat aktiviti yang berlebihan. Okay. Sebagai contoh, saya nak katakan, kita pernah tengok atlet yang main sukan, main badminton, main bola. Di hujung masa perlawanan tu, dia cramp, kaki tak boleh gerak. Maksudnya dia telah menggunakan otot ni dalam secara berlebihan. Okey. Dia bukanlah satu tanda permasalahan badan. Sebab tu kalau kita tengok dia spray lah, dia letak tuam dengan ais, Doktor, ya. Okey, bagaimana pula dengan kebas, Doktor? Okey. Kebas ni satu tarifannya luas di dalam bahasa Melayu. Okey. Nombor satu, kebas yang biasa kita katakan adalah kebas yang tak ada rasa. Numbness. Okey. Yang itu contohnya kita bagi bius untuk buat pembedahan supaya tidak ada rasa. Dan itu tanda di masa itu kita kata itulah kebas. Okey. Dan kebanyakan pesakit-pesakit saya yang semasa datang dia kata kebas tu adalah tingling sensation, rasa semut-semut. Ataupun biasa dengar tu. Ataupun ada rasa yang mengatakan pijar tangannya, ada macam ada sensasi elektrik menjala daripada tangan
pergi ke hujung jari ataupun ke hujung kaki. Jadinya kebas adalah sesuatu tanda kepada penyakit. Ya, itu kita akan bincangkan. Oh, doktor bagi tips dulu. Maksud dekat sini apa yang kita boleh rangkumkan yang mana antara kekejangan dan juga kebas. Kekejangan boleh dirawat secara berterusan ataupun dekat situ pun kita boleh rawat, tetapi kebas ni sebenarnya lebih meluas dan juga mungkin membahayakan. Ya, okey, jom kita nak bersama dengan Syirah. Mungkin ada rawatan-rawatan ataupun rutin yang perlu kita buat ataupun senaman untuk penonton-penonton kita. Syirah. Okey, baik. Kita dah faham makna kebas, kita dah faham juga makna kejang. Kita nak tahu sekarang ni, Encik Nabil, untuk kebas dan juga untuk kejang, senaman ataupun teknik regangannya berbeza ataupun macam mana? Dia regangan untuk krem ataupun kejang dan juga kebas selalunya rawatan ni sama. Sebenarnya untuk awalan tu kita akan fokus untuk buat regangan. Kerana regangan dia akan rasa selesa. Dia akan relaxkan balik otot-otot ataupun sakit tersebut tu lah. Okey, baik. Okey, Encik Faiz dah pun baring di depan kita ni. Mungkin kita boleh tunjukkan teknik-teknik yang boleh kita pelajari untuk penonton-penonton di rumah. Betul. Okey. So, untuk awal ni saya akan tunjuk cara teknik untuk kejang dulu. Okey, kejang. Ada yang doktor ada kata tadi berkenaan dengan ibu mengandung ataupun dengan sportsman. So, saya akan ambil yang ibu mengandung dulu. Okey, baik. Boleh, silakan. First of all, selalunya dia akan rasa kejang tu, dia akan rasa kejang ataupun tangkap dekat belakang betis ni. Betul. Okey, belakang betis ni. So bila belakang betis ni selalunya ibu mengandung tu dia akan rasa keras lah sini. Okey, tips dia first is jangan kita terus tarik je, nak luruskan balik. Okey, kita gerakkan, kita pegang di bawah lutut ni. Okey, saya duduk. Okey, baik. Kita gerakkan dia perlahan. Kita gerakkan perlahan dulu. Alright. Kalau ada nak tuam panas ke, hot boleh. pad maksudnya? Hot pad ke ataupun minyak yang panas ke, minyak angin yang panas, kita boleh sapu kat belakang betis ni. Okey, baik. Pergerakan dia just lembut saja. Okey, baik. Dia tak perlulah laju-laju, just lembutkan, gerakkan dia dan luruskan. Okey. Tapi kena tengok juga pasangan kita tu nanti. Jangan dia dah sakit-sakit, kita tenangkan dia dulu. Okey, baik. So dia tarik nafas, tenang, and baru kita gerakkan perlahan-lahan. Perkara pertama adalah tenang. Sewaktu kita cramp ataupun kita kebas dan sebagainya. Okey, baik. Itu kalau kita ada pasangan di sebelah kita. Andai kata ibu mengandung ni suami keluar bekerja. Berlakunya kekejangan secara tiba-tiba dan dia seorang. Mungkin kita faham orang mengandung ni pergerakan dia agak terbatas. Kita nak pegang kaki ke apa, kita risau di bahagian perut. Apa boleh kita lakukan kalau kita seorang diri? Seorang diri kan. Selalu kan seorang diri ni, kalau kaki ni lurus, just pergerakan ankle saja pun bermadai juga. Okey, tapi tak perlu lari juga. First, kena tenang dulu. Okey, tenang dulu dan bengkokkan gerakkan ankle perlahan-lahan. Okey, sambil tu luruskan bengkokkan sikit lutut. Okey. Lepas tu luruskan baliklah. So pergerakan ini je untuk early tackle untuk prevention sakit tersebut. Okey, untuk kita awalan lah. Okey, baik. Berapa lama selalunya untuk kita gerakkan kita punya pergelangan kaki tu? Dia untuk otot tu relax mungkin mengambil masa lebih kurang 5 minit. Untuk masa tu akan start relax lah, slowly lah. Yang penting pesakit ataupun orang yang kena tu kena tenang. Dia jangan macam tu. Okey, baik Encik Nabil. Okey, ini untuk kejang. Mungkin kita boleh masuk kebas sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu mungkin Fatin, tadi saya dengar mungkin kebas dan juga kejang ni boleh ada penyakit-penyakit lain. Fatin mungkin boleh teruskan di sana. Syirah, saya rasa kan dekat rumah tu mungkin kakak-kakak tu dah ambil dah yoga mat tu, dia pun baring sama juga. Tak apa, kita buat sama-sama senaman ni. Tapi kita nak tanya juga kepada doktor. Kalau itu mungkin daripada segi senaman, tapi bagaimana untuk kita mengelakkan daripada kita mengalami kekejangan ataupun kebas ni doktor, dari segi pengambilan makanan, mungkin gaya hidup kita juga. Okey. Ini sekiranya kita berbincang berkenaan kejang dan mungkin dalam kategori ibu mengandung. Ya. Kenapa berlaku kekejangan dan kebiasaannya kenapa ibu mengandung yang selalu cerita pasal kejang? Betul. Okey, kerana nombor satu, dia membawa beban yang banyak. Daripada beberapa gram kepada beberapa kilo dalam masa 9 bulan. Betul. Jadinya dia kepenatan. Nombor dua, nutrition yang badannya ada telah diberikan kepada anak tu. Itu. Ya, dan nombor tiga, dia di samping membawa beban, dia pun banyak mungkin bekerja dan mungkin mengemas rumah. Dia banyak kehilangan air, berpeluh. Dan antara benda yang kita boleh buat adalah minum air dengan cukup dan kita boleh suplemen mungkin dengan susu dan bahan-bahan makanan yang
banyak khasiat. Okey. Okey doktor, tapi saya nak tanya juga kepada doktor untuk kebas tadi. Apa sebenarnya kalau doktor cakap kebas ni sebenarnya lagi bahaya daripada kekejangan ni? Apa agaknya simptom-simptom awal yang mungkin kita dapat kenapasi yang kita sebenarnya berpenyakit disebabkan kekebasan tu? Okey. Kebas ini adalah salah satu tanda awal warning yang mengatakan saraf itu terganggu. Mungkin tersepit. Bagi contoh, saraf di ke tangan ini tersepit disebabkan carpal tunnel syndrome. Tadi ada trivia tadi kan? Bukan kita trivia je doktor, saya pun mengalaminya. Dan ini adalah salah satu daripada kesan industri kita sekarang. Mungkin beberapa menaik ke kan, kebanyakan kita sekarang menggunakan komputer ataupun menggunakan peranti, handphone dan sebagainya. Jadinya ada risiko untuk saraf tu tersepit di pergelangan tangan. Terima kasih doktor. Dia bukan sebelah, dia dua-dua belah. Ya. Jadinya pesakit biasa akan menaip akan merasa kebas, mungkin elektrik, rasa macam nyeri dan mungkin rasa sejuk-sejuk di situ. Betul. Dan perlu kita buat beberapa aktiviti yang kita boleh lakukan, mungkin regangan, berehat sekejap untuk memulihkan aliran darah ke sana. Okey, menarik. Sebenarnya ada lagi banyak doktor yang mungkin kita boleh kongsi kejap lagi. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga pandangan rakan-rakan kita, pandangan orang ramai di luar sana berkenaan dengan topik kekejangan dan juga kebas ni doktor. Jom kita sama-sama saksikan. Saya pernah rasa kejang sebab berjalan banyak, semalam berjalan banyak. So malam tu tidur memang rasa kejang. Tak boleh nak gerak kaki tu. Kalau gerak memang sakit. Saya kena duduk diam je. Saya selalu rasa kebas dekat bahagian kaki. Bila saya duduk terlalu lama. Bila bangun tu dia rasa macam semut sikit lah. Tapi selalunya saya takkan bergerak kalau kaki saya kebas. Saya akan duduk biar lama dulu baru saya bangun. Selalunya waktu sejuk-sejuk lah. Especially makin lama, makin akak tua, makin akak rasa kerap kejang tu. Selalunya kena kat kaki lah kan. Kalau akak, pengalaman akak sendiri, akak selalu kena kat kaki. So apa akak buat stretching je. Lama-lama dia hilang sendiri. Daripada pengalaman akak, memang lepas bersalin, akak kerap kena kejang. Sebab logically akak rasa sebab sejuk. Sebab tu orang tua-tua akan advise kita berpantang, bertungku, pakai stokin. Tu semua untuk elak sejuk. Sejuk itulah mungkin faktor utamanya. Baik, itu cerita dan juga pengalaman-pengalaman rakan-rakan kita di luar sana. Ada yang selalu kebas dekat kaki, kejang dekat kaki, kebas dekat tangan, kejang dekat tangan. Baik, betul. Tadi kita dah lihat teknik senaman untuk renggangan untuk kejang. Sekarang ni kita nak tahu juga teknik bila kita alami kebas. Encik Nabil, silakan. Okey, kebas. Alright. Kebas macam apa yang doktor katakan, kita boleh berlaku dekat tangan dan juga kaki lah. So kita akan go one by one lah. Okey, silakan. Alright, selalunya dekat tangan ni selalunya orang yang main komputer selalu, yang menaip apa semua, mungkin dia akan rasa kebas-kebas dekat jari ni lah. Okey, baik. Yes, kat jari, kadang dekat siku. Okey. So senaman yang saya akan ajar senaman yang sangat praktikal. Okey, saya boleh ikut ke? Boleh. Okey, baik. Alright. First is inteliskan tangan macam ni seperti ni. Okey, perlahan-lahan angkat, tarik nafas. Okey. Hembus. Sekali lagi. Alright, hembus. Okey. Ini senaman yang pertama. Yang kedua pula. Okey. Luruskan tangan, Faiz. Luruskan tangan. Okey, luruskan tangan. Pusing ke bawah. Pusing ke bawah and depakan dada. Depakan dada. So dia akan rasa stretch dekat atas dan juga sampai ke pertengahan jari. Okey. So dia akan relax. Satu relax, tarik nafas, hembus, tutup balik. So ini selalunya fokus untuk di bahagian atas lah. Maksudnya leher dan juga bahu lah. Okey. Alright. So untuk kaki pula, kalau kebas kat bahagian kaki biasanya, okey, Faiz, kita akan ke depan sikit. Okey, duduk kat ujung edge of the chair. Hujung kursi. Okey, baik. Right. Kaki luruskan dia. Alright. Luruskan kaki sambil tu mendadakan badan, turun ke bawah sikit dan dia akan rasa stretch kat bahagian hamstring dan juga ke bawah sini. Okey. Kalau tak sampai, kalau tak sampai, okey. Asalkan adalah pergerakannya tu. Yes. Okey, baik. One more thing, kalau siapa yang suka pakai kasut high heels, kan, contohnya kan, so dia akan rasa senang tegang kat belakang betis ni pun. Ini pun senaman yang sangat bagus.
Okey, baik. Selamat yang bagus. So, buat dulu kaki lah. Okey, baik. Encik Nabil, selalunya kawan-kawan kita ni, diorang rajin bergurau. Kalau kita alami semut-semut ke, kebas-kebas ke, kalau kita tepuk sikit, kita mulalah tak boleh nak bergerak. Betul ke teknik tu untuk kita tepuk-tepuk? Boleh ataupun mendatangkan bahaya? Tepuk tu tidak memberi apa-apa impact sangat pun. Okay. Dia kalau ikut tepuk pun just goyang-goyang macam uli otot tu lah. Macam uli otot macam ni ke apa. Tapi tepuk-tepuk tu dia tidaklah memberi apa-apa impact sangat pun sebenarnya. Okey, baik. Fatin, sila apa dia? Tapi Cik Nabil, tepuk-tepuk tu boleh buat kita jadi marah sebenarnya. Sebab kita boleh gaduh, Fatin. Betul kan? Tapi itu sebenarnya teknik yang boleh diguna pakai lah. Okey, kita dah selesai berkenaan dengan senaman apa yang sesuai, doktor ya. Kita nak tanya juga simptom ataupun penyakit apa yang mungkin terdedah kalau kita mengalami kekebasan ni, doktor. Okey. Bila kita berbincang berkenaan topik kebas, tak ada rasa, perkara yang pertama sekali akan kita pastikan adalah adakah pesakit menghidapi kencing manis. Salah satunya? Sebab ini adalah salah satu tanda-tanda akhir pesakit mempunyai kencing manis. Sebab semua deria rasa di jari dan di jari kaki itu sudah terganggu dia punya sarafnya dan pesakit tidak mempunyai deria rasa. Dan yang membahayakan ialah bila kita berjalan di rumah, kita terpijak kaca ataupun terlanggar kepada bucu dan sekiranya tidak mempunyai deria rasa, tak rasa, boleh luka dan mendapat jangkitan kuman. Yang itu yang bahaya. Jadinya sekiranya pesakit-pesakit kita di luar sana yang mempunyai kencing manis, kita perlu melakukan beberapa aktiviti yang kita boleh membantu diri kita. Dan sebagai Muslim, kita ambil air semayang 5 kali sehari kan. Ianya bila kita membasuh tangan dan membasuh kaki untuk mengambil air semayang itu, kita boleh periksa. Ada peluang untuk kita periksa tangan dan kaki yang kebas, yang tak ada rasa tu, tengok sama ada luka ataupun ada bahan-bahan kaca ataupun yang mungkin tertusuk ke anggota kita tapi yang kita kebas tak rasa. Sebab ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Okey, maksudnya kita kena lebih orang kata peka lah dengan apa yang berlaku di sekitar anggota kita. Okey doktor, ini secara ringkasnya soalan ini, kalau kebas di bahagian belakang tulang belikat, kenapa ya? Mungkin doktor boleh jawab. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, kebas, rasa semut-semut itu boleh disebabkan oleh saraf yang tersepit. Dan bila pesakit mengalami sakit bahu, sakit di belikat, ada kemungkinan saraf yang keluar daripada leher dan sendi yang di leher itu terganggu, yang menyebabkan sakit di bahagian belikat. Dan sekiranya sakit itu berterusan dan mengganggu kehidupan, contoh tak boleh nak buat kerja, saya rasa kita harus merujuk kepada doktor pakar. Okey, dapat rawatan. Dapatkan rawatan. Okey. Syira pun ada soalan Sebenarnya ada banyak soalan-soalan daripada penonton-penonton kita, dan kalau dapat saya kumpulkan soalan-soalan ini, Fatin, antara yang kerap berlaku dan antara soalan yang paling banyak berlaku adalah paling banyak ditanya adalah, doktor, saya kerap kali kejang dan juga kebas bila saya bangun pagi. Kenapa tu, doktor? Kenapa doktor? Bangun pagi je kejang, kebas. Okey. Secara amnya bila kita tidur, kita tak sedar diri. Macam tu sekali. Jadinya mungkin posisi kita, bila kita tidur tu dalam posisi yang tak betul. Betul. Dan antara faktor-faktor yang menyumbang kepada krem ni adalah mungkin tilam yang tak sesuai ataupun bantal yang kurang sesuai. Dan mungkin kita boleh cuba apa yang kita boleh buat, mungkin adjust bantal ataupun tilam tu. Sekiranya lepas bangun pagi ni masih sakit juga, kita boleh gunakan tuam panas. Ataupun kita mandi air yang panas supaya otot-otot tu panas dan darah tu boleh pergi ke sana, mengalir. Okey, doktor, betul ke kalau boleh dikaitkan juga kalau kita berlaku kekejangan ni, ada orang cakap kita kekurangan garam, adakah itu benar? Ya. Tetapi kita kena tengok konsep kurang garam tu dari segi
Sebagai contoh, sekiranya kita exercise keterlaluan, kita berpeluh dan bila kita berpeluh, banyak garam-garam yang keluar daripada badan dan kita perlu minum air yang secukupnya. Dan macam saya kata tadi, terutamanya kepada ibu mengandung. Mungkin dia buat kerja rumah dan mengemas rumah dan mungkin menjaga anak yang lain dan mungkin beliau kurang minum air. Dia ni sebab nak menjaga anak tu. Dan kalau boleh, minum air yang secukupnya. Okey, maksudnya pengambilan yang seimbang lah. Kita lakukan aktiviti rutin harian kita jangan lupa untuk minum air yang secukupnya. Okey, tadi doktor dah cakap pasal senaman, exercise. Kita nak tanya, apa agaknya exercise lain yang mungkin boleh dikongsikan, Syira? Okey Fatin, kita ada satu lagi senaman. Tadi kita dah sentuh tentang wanita mengandung lah, kita dah sentuh pelbagai sebenarnya, baru bangun pagi, kejang dan sebagainya. Tapi tadi saya ada sembang-sembang dengan Encik Nabil. Encik Nabil kata ada satu lagi yang kita selalu lupa, iaitu untuk kita panaskan badan atau untuk kita warm up sebelum kita lakukan aktiviti sukan, betul? Betul. Okey, baik. Antara apa kata orang regangan yang boleh kita buat untuk kita panaskan badan sebelum kita lakukan aktiviti sukan untuk kita elakkan berlakunya kram ni? Alright. Secara general memang kita apa-apa sukan kita nak buat ataupun aktiviti berat yang kita nak buat, kita kena start dengan regangan. Okey. Tak kisahlah bersukan pun, kadang kerja kuat pun kena buat dengan regangan dulu. Oh, okey. Alright. Okey. So, tapi saya akan kasihkan tips untuk exercise yang lebih general lah. Selalunya isu dia akan datang kat mana? Pinggang dan kaki. Okey. Okey, Faiz, untuk pinggang kita akan kangkangkan sikit. Alright. Okey. Tolak badan ke depan. Dia akan rasa stretch kat bahagian belakang ni. Okey. Alright. Okey, good. Okey, belakang. So, yang kedua itu satu. Okey. Sambil tu pegang pinggang, pusing, rotate ke kanan dan juga ke kiri. Okey, ini selalu orang kira 8, betul ke? Betul, kira 8. Dia boleh 8 ke 10 boleh lah. Tapi yang penting, bila buat tu kita jangan buat main-main. Kita betul-betul stretch je. Kalau ada cikgu kat depan tu, ikutlah betul-betul. Kena ikut. Memang kalau kalau tarik tu. Okay, satu lagi yang selalu berlaku, kalau untuk atlet, dia akan cramp kat bahagian belakang betis ataupun hamstring lah. Okay. So sekarang dia orang lupa untuk buat senaman yang hamstring. So paling senang pun kalau time diri, kita just stretch kan. Macam tu, turunkan. Yes, macam ni. Cik Faiz tunjuk macam ni. Alright. Okay. So dia akan rasa dekat belakang betis dengan hamstring lah. Okay. So ini akan kurangkan dia punya risiko kram kecederaan ketika bersukan tersebut. Macam doktor kata tadi, ketika bersukan, kram kat bahagian kaki itu memang normal lah. So ini 3, actually banyak lagi Syirah senaman. Banyak lagi. Kalau masa lagi banyak exercise kita boleh tunjuk. Tapi this is a very general one yang kita mungkin berguna untuk semua. And kalau boleh, bila kita buat tu, kita kena buat secara fokus dan kalau boleh serius lah ketika buat regangan tu. Bersungguh-sungguh lah kalau kita buat itu. Betul tu Syirah. Baik, Encik Nabil, terima kasih banyak atas tips yang dikongsikan dan juga terima kasih juga Encik Faiz atas bantuan untuk hari ini. Okey, kita nak dengar juga Fatin, mungkin ada sedikit kata orang kesimpulan yang dapat kita dengarkan daripada doktor di sana. Silakan Fatin. Rasa tak puas pula dengan senaman Encik Nabil tu. Okey, tak apa. Doktor kita dah kesuntukan masa, tapi kita nak tahu juga rumusan daripada doktor sendiri untuk kita mengelakkan daripada masalah kekejangan dan juga kebas ni, doktor. Okey. Pesanan saya kepada semua di luar sana. Satu, sayangilah diri anda sendiri lebih daripada mengharapkan kasih sayang daripada orang lain. Saya suka tu. Dan bila kita dah tahu kita ada permasalahan, kita cuba buat aktiviti yang seperti yang dicadangkan. Dan sekiranya masih tidak selesai, maka ambil tindakan, buat rawatan. Kerana saraf ini adalah nyawa. Lagi cepat kita rawat, lebih selamat. Okey, baik. Maksudnya dekat sini kekejangan tadi melibatkan otot, kalau kebas melibatkan saraf. Okey, baik. Banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Nur Faizal Ahmad Bahuri, selaku pakar perunding bedah otak dan saraf Hospital Pakar KPJ Tawakal, dan juga Encik Nabil dan juga tadi bersama dengan kita tetamu Faiz yang berkongsi berkenaan dengan senaman ini. Harapnya kita dapat orang kata ada disiplin dalam kehidupan tu untuk kita lebih menjaga kesihatan kita. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian saya dan juga Syirah untuk anda. Jangan ke mana-mana.